kita nak beralih kepada contoh 3. Okey, di muka surat 159 kita nak tengok berkenaan dengan konjektor titik lah. Okey, tadi kamu hanya tengok kawasan atas, bawah, kiri dan kanan. So apa kaitan titik ataupun koordinat dengan kawasan atas, bawah, kiri, kanan tadi? Diberi kepada kamu satu garis lurus yang mana y sama dengan negatif 2x tambah 6. Okey, paksi x kamu adalah 1 sehingga 3. Dia suruh kamu plotkan titik. Ada 4 titik dekat sini. Okey, dia beri kepada kamu, so ini adalah koordinat xy, xy, xy dan juga xy. Ada 4 koordinat ataupun 4 titik dekat situ. Dia suruh kamu tentukan sama ada titik-titik yang kamu akan plot nanti adakah memenuhi syarat y sama dengan ataupun y lebih besar ataupun y lebih kecil. Okey, kita nak tengok yang mana satu di antara 4 titik ni. Mungkin kamu kata titik yang pertama ini dia adalah lebih besar. So titik yang kedua ini dia adalah lebih kecil. Dia macam itulah maksud dia. Okey, kita nak tengok yang mana titik yang mana koordinat yang mana satu berada di dalam salah satunya. Okey, kita nak tengok penyelesaian kamu. Yang pertama, kita akan buat table lah dahulu ataupun satah kartes. Kita akan buat yang itu dahulu. So macam mana nak buat? Kamu tengok dekat sini x kamu telah diberi. X kamu nilai 1 sehingga 3. So nilai x kamu 1 sehingga 3. So kamu ada nilai x 1, 2 ataupun 3. So cikgu cukup ambil 1 dan juga 3. So cikgu bina satu jadual dekat sini. Dan sekiranya x kamu dekat sini 1, apakah nilai y? So kita nak masukkan dalam persamaan yang diberi inilah. Okay, persamaan kamu telah diberi dekat sini. So kita gantikan x kamu dekat sini dengan nilai 1. Itu yang berlaku dekat sini. Negatif 2 darab dengan 1 tambah 6. Sekiranya kamu tekan kalkulator, so kamu dapat nilai y ialah 4. Koordinat kamu yang pertama adalah 1, 4. Okay. Yang kedua, sekiranya x kamu dekat sini, kamu gantikan dengan nilai 3. So x kamu dekat sini, kamu gantikan dengan nilai 3. So negatif 2 darab 3 tambah dengan 6, kamu akan dapat nilai y kamu ialah sifar ataupun kosong. So kita ada koordinat yang kedua iaitu 3, 0. Kenapa perlu kamu perlukan koordinat ni? Sebab kita nak plot yang pertama garis lurus. Kita nak plot yang pertama adalah garis lurus berdasarkan titik dekat sini. Kita nak plot yang pertama garis lurus di atas satah kartes. So koordinat kamu yang pertama tadi ialah 1, 4. Okay, dekat sini lokasinya 1, 4. Dan yang kedua adalah 3, 0. 3 pada paksi X, 0 pada paksi Y. Kamu dah nampak kamu ada satu garisan di situ. Yang mana dia adalah garis lurus lah. Okay, garis lurus kamu itulah garis lurus kamu yang pertama iaitu Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okey, garisan kamu ini dalam keadaan menurun. Garisan kamu ini dalam keadaan menurun. Pastinya yang sebelah sini atas, sebelah sini bawah. Sekiranya kamu ingat, so ini adalah atas, so ini adalah bawah lah. Okey, sekiranya menurun, atas dan bawah. Tapi bukan itu yang kita nak tengok. Okey, kita nak tengok titik itu sebenarnya. So ini atas, so ini bawah. So kita nak tengok tadi 4 titik yang telah diberi kepada kamu ni. Titik kamu yang pertama iaitu 1, negatif 2. So 1, negatif 2, sekiranya kita tengok pada satah kartes ni, 1 kamu dekat sini untuk X dan negatif 2 untuk Y dekat sini. So ini adalah koordinat 1, negatif 2. So 1, negatif 2, titik 1, negatif 2 berada di sebelah bawah. Okey. Yang kedua, 4, negatif 2 berada di atas garisan. 4, negatif 2 kamu berada di atas garisan Y sama dengan yang pertama tadi 1, negatif 2 berada di kawasan lebih kecil. 4, negatif 2 berada di atas garisan Y sama dengan. Okey, kita tengok yang ketiga, koordinat 0, 1 juga berada di kawasan lebih kecil.
Dan yang terakhir adalah koordinat 4, 3. Dia berada di kawasan lebih besar. Kita boleh simpulkan bahawa titik kamu 1, -2 dan juga 0, 1, 1, -2 dan juga 0, 1, dia memuaskan ketaksamaan Y lebih kecil daripada -2x tambah 6. Bermaksud koordinat kamu 2 ini dia berada di kawasan lebih kecil. Manakala untuk titik 4, -2, dia memuaskan ketaksamaan sama dengan, iaitu Y sama dengan, kerana dia berada betul-betul di atas garisan Y sama dengan. Okey? Dan yang terakhir 4, -3, dia memuaskan ketaksamaan Y lebih besar. Sekiranya diberi kepada kamu soalan macam ni, dia suruh kamu tentukan sama ada titik-titik yang diberi itu memenuhi mana satu ketaksamaan ataupun mungkin persamaan. So ini cara dia. Okey, lukis garis lurus, kemudian kita plotkan titik, kamu terus boleh nampak sebelah atas, sebelah bawah, yang mana titik duduk di atas, yang mana duduk di bawah. Okay, kita tengok ada apa tadi? Ada soalan ke? Okey. 22 orang seperti biasa. So habis. Cikgu. Ya, saya ada nak tanya. Cikgu, kalau ikut dalam buku teks kan, dia punya tu kan, table tu -1, lepas tu Y dia 8. Okey, cikgu dia nampak. Dia jadi pening. Sebab dia jadi 6 koordinat kat situ. Okey, dia macam ni. Kalau ikutkan sebabkan Satah Kartes, terima kasih kepada yang bertanya, tak ada masalah. Kalau ikutkan daripada gambar kamu ni, Satah Kartes yang kamu tengok cikgu punya ni lah. Okey, nak banding dengan Satah Kartes yang ada dalam buku teks kamu tu. Satah Kartes dalam buku teks kamu tu, X dia bermula daripada -1 sehingga 5. Okey, sekejap. Kalau tidak, cikgu buka buku teks. Lebih senang kamu nak tengok. Okey, sebentar ya. Harap bersabar. Buku teks tingkatan 4. Apa cikgu suka kamu bertanya soalan? Jadi cikgu tahu apakah yang bermain di dalam fikiran kamu. Okey, sebentar kita sama-sama tengok teks. Kita tunjukkan full screen. Okey, muka surat 160. Okey. Boleh nampak buku teksnya? Boleh. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini, kamu punya Satah Kartes, nilai X kamu adalah daripada nilai -1 sehingga 5. Okey, nilai Satah Kartes kamu ni -1 sehingga 5. Berbanding dengan cikgu punya Satah Kartes, Satah cikgu lebih kecil. Okey, Satah cikgu ni lebih kecil. Yang cikgu ambil daripada Google. Okey. So nilai kamu -3 sampai 3 saja yang kamu nampak. Oleh kerana -4 sampai 4 lah. Okey, tu tak ada masalah sebenarnya. Matlamat kita yang pertama, kita nak tengok macam soalan kamu ini. Okey, macam soalan kamu ini diberi kepada kamu adalah daripada jaraknya. Sekejap daripada jaraknya -1 sehingga 5. Okey, so jarak kamu ni daripada -1 sehingga 5 dekat sini. Tapi cikgu ubah sesuai berdasarkan cikgu punya graf, cikgu kecilkan sikit dia punya skala. Okey, cikgu tak boleh nak ikut dia punya contoh dekat sini sebab kalau tidak nanti cikgu nak lukis dalam cikgu punya slide tak muat. So dekat sini soalan kamu, apabila dia bagi dekat kamu -1 dan 5, koordinat X kamu -1 dan 5, dan dia gunakan nilai -1 dan 5. Dan kamu gantikan nilai -1 dalam persamaan, kamu dapat koordinat 8. So dia plot titik yang pertama, -1, 8. Dan yang kedua, dia masukkan nilai 5 kerana skala kamu ni daripada -1 sampai 5. So apabila dia masukkan nilai 5, dia dapat -4. So dia plot 5, -4. Dan kalau kamu tengok koordinat cikgu tadi, apa yang koordinat cikgu bagi tadi, koordinat kamu adalah 1, 4
dan juga 30. Okey, koordinatnya adalah 1, 4 dan juga 30. Okay. Apa, kita buka sana, buka sini. Okey, 1, 4 dan 30. Okey, kita nak tengok adakah koordinat cikgu salah? Tidak sebenarnya. Okey, nampak ni. 1, 4 ada dekat sini. Okey, 30 ada dekat sini. So cikgu sebenarnya kira macam cikgu zoom lah gambar satah kartes ni. Cikgu kecilkan gambar satah kartes mengikut kepada kesesuaian satah kartes cikgu. So kita tadi cikgu punya soalan itu hanya fokus kawasan sikit ini sahaja. Okey, kawasan sikit ni sahaja. So maknanya masih lagi garis yang kita lukis garis yang sama. Sebab koordinat ataupun persamaan dia sama. Cuma cikgu ambil koordinat dia lain. Okey, so cikgu harap kamu boleh faham lah. So masih lagi kita melukis garisan yang sama. So garisan kamu masih lagi sama, cuma koordinat dekat sini cikgu ambil lain lah. Cikgu ubah suai sedikit. Okey, berdasarkan kepada graf satah kartes cikgu. So garisan kamu masih lagi sama. Y sama dengan negatif 2x tambah 6. Cuma koordinat dekat sini ada 6. Koordinat kamu ada 6 dekat sini. Cikgu tak boleh lah nak ambil semua. Memandangkan cikgu punya satah kartes kecil. Okey, cikgu tak boleh nak ambil semua. So cikgu pilih sahaja 4 yang ada. Okey, 4 koordinat yang ada supaya ianya sesuai dengan cikgu punya gambar. Okey, tapi masih lagi soalan yang samalah. Okey, boleh ke? Boleh faham ke? Faham. Okay, kiranya dia cuma menentukan garis padu tu je lah yang XY tu. Ya, betul. So maksudnya apa yang kita buat tadi hanya kita ambil titik selagi mana titik kamu itu di dalam soalan, skop soalan. Okay, kalau kamu tengok skop soalan dia adalah daripada negatif 1 sehingga 5. Koordinat X kamu, negatif 1 sehingga 5. So cikgu, kamu boleh ambil mana-mana titik. Mungkin kamu nak ambil 0, 0 dan 3. Juga betul, tak ada masalah. Selagi mana dia berada di dalam negatif 1 sehingga 5. Okay, so mana-mana yang nombor yang kamu pilih ke nanti, masukkanlah nilai, so dapatlah dia punya partner, dapatlah dia punya pair. Okay, untuk kamu plot. So yang kedua kamu ambil, dapatlah juga. Kamu boleh ambil semua koordinat, tak ada masalah. Tapi cukup dengan 2 koordinat kerana dia adalah garis lurus. Garis lurus, walau macam mana sekalipun, dia akan tetap lurus. Okay, dia tak akan jadi bengkang bengkok. So maknanya kamu ambil banyak-banyak titik sekalipun, dia mesti akan duduk dalam garis lurus ni juga. Sebab tu cikgu ambil depan dan belakang, biasanya macam itulah. Okay, so kita nak tengok yang pertama tadi, penerangan cikgu dah agak panjang lebar tadi. So kita nak tengok yang pertama adalah kedudukan titik yang telah diberi, dia berada di mana? Di bawah ke? Okay, dia berada di bawah ke? Mungkin dia duduk di atas ke? Ataupun mungkin dia duduk betul-betul di atas garisan sama dengan. Itu yang kita nak kamu faham. Itu yang cikgu nak kamu faham berkenaan dengan konjektor titik. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.